kita telah pun membuat ataupun menyelesaikan aspek memerhati, membuat inference, mengelas dan sedikit berkomunikasi. Jadi pada sesi kali ini kita akan menyambung ya aspek yang lain lagi. Jadi diharap pada sesi yang kedua ini kita dapat mengupas aspek berkomunikasi yang pertama, yang kedua menggunakan perhubungan ruang dan masa, yang ketiga aspek meramal, yang keempat mengukur menggunakan nombor, yang kelima mentafsir data dan yang keenam mendefinisi secara operasi. Jadi cikgu berharaplah kita dapat menyelesaikan 6 lagi aspek pada kali ini. Jadi kita teruskan. Aspek yang keempat sambungan daripada yang lalu adalah merupakan aspek berkomunikasi. Jadi apakah dia aspek berkomunikasi? Jadi kalau mengikut macam yang cikgu lakukan sekarang ni pun berkomunikasi kan. Tetapi dari segi saintifik apa yang dimaksudkan dengan berkomunikasi adalah mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti jadual, graf, rajah ataupun model. Okey? Itu dia. Tetapi selalunya dalam sains kertas 2 ini, selalunya komunikasinya adalah dalam bentuk graf. Dalam bentuk graf. Okey, jadi bagaimana soalan-soalan yang dikemukakan? Okey, sebelum kita melihat kepada soalan-soalan, jadi kita kena tahu ada berapakah bentuk graf. Okey. Jadi yang pertama graf garis. Graf garis ni pula terbahagi kepada 2. Jadi yang pertama graf garis lurus, okey. Dan yang kedua graf garis lengkung, okey. Jadi ada 2 graf garis. Graf yang seterusnya ialah carta palang ataupun carta bar, okey. Kadang-kadang gunakan carta bar, kadang-kadang digunakan carta palang. Jadi ikutlah maksud yang sama. Tapi kalau bahasa Inggeris dia tetap dikenali sebagai bar chart. Okey. Okey, untuk yang seterusnya, graf yang ketiga adalah histogram. Jadi ada 3 graf, graf garis, graf bar dan histogram. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh. Jadi untuk contoh yang pertama, untuk graf garis lurus, kita akan lihat contoh yang pertama. Jadi dalam contoh yang pertama ni, kita perhatikan bahawa di paksi X adalah daya yang bertindak pada umbuh besar dalam unit Newton, manakala daya yang bertindak pada umbuh kecil adalah merupakan paksi Y. Jadi paksi X adalah pemboleh ubah dimanipulasikan, manakala paksi Y adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kalau kita perhatikan data, kita dapati ada satu data yang tiada, iaitu pada daya umbuh besar 8. Jadi tiada daya pada umbuh kecil, dibiarkan kosong. Okey, macam mana kita nak buat? Tak perlu anak-anak tak perlu susah hati. Jadi tugas yang pertama adalah mesti plot. Jadi bila graf garis, ambil pensil dan tandakan. Okey, jadi kita tandakan semua titik. Okey, bila kita tandakan semua titik, perhatikan titik itu hendaklah ditandakan sama ada dengan tanda pangkah ataupun dengan tanda bulat dan mesti jelas supaya pemeriksa dapat melihat. Ini kadang-kadang nampak garisan aja, tak nampak pun tandaan pada graf tersebut. Okey, seterusnya bila kita tengok macam ni, kita tahu bahawa dia akan membentuk garis lurus. Jadi garis lurus ni sekurang-kurangnya 2 titik. Kan? Jadi maknanya ambil pembaris dan gariskan. Gariskan mengikut apa? Sehingga semua titik-titik itu bertemu. Okey, sehingga titik-titik itu bertemu. Okey, jadi bila kita
sambungkan dia menjadi seperti ini, maka kita dapatlah satu garis lurus. Selesailah tugas kita dan kita dapat 2 markah. Jadi pemarkahan dia adalah yang pertama, semua titik hendaklah betul. Okey, jadi ada 4 titik, semua betul. So 1 markah. Dan yang kedua, graf licin. Jadi graf licin maksudnya apa? Maksudnya tidak tidak dibuat freehand. Okey? Okey. Contoh seterusnya adalah graf garis lengkung. Jadi untuk graf garis lengkung ini, kita dapati masa di sini adalah paksi X, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah suhu. Jadi ini paksi X, ini paksi Y. Okey, paksi X dan paksi Y. Apa yang kita dapati di sini diberi graf, ya, dan kita hendaklah kita hendaklah menandakan titik-titik, kan? Kita tandakan titik. Jadi rupanya macam ni, titik. Okey, jadi bila kita tengok macam ni, adakah dia akan membentuk garis lurus? Acuk-acukan dengan pembaris, tengok ada lari kan? Di mana dia lari? Di sini kan? Dua ni kenapa lari di situ? Ya, bukan ada kaki kan? Tetapi dia lari di situ kerana pada masa 8 minit dan 10 minit suhunya adalah sama. Ya, suhunya adalah 102. Okey, 102 darjah Celsius sama. Jadi bila suhu sama, dia dah tak jadi garis lurus lah kan? Jadi macam mana nak plot graf ni? Jadi kita akan plot begini. Inilah kita kata graf garis lengkung. Okey, dapat berapa markah? Dapat 2 markah. Yang pertama, titik ditandakan dengan betul, ya. Yang kedua, graf hendaklah licin. Apa maksud licin tu? Maksudnya dengan sekali, ya. Dengan sekali kita jangan angkat tangan, ya. Maknanya kita buat graf ni gunakan pensel dan terus lukis, ya. Barulah kita dapat graf yang licin, yang cantik, ya. Okey. Boleh? Kita teruskan. Okey, itu penerangan dia, tidak guna pembaris, ya. Jadi maknanya kita menggunakan freehand. Selalu kita kata freehand. Freehand, ya. Okey. Graf soalan yang sama tetapi diplot berbeza. Ya, apa yang berbezanya? Cuba perhatikan, ya. Berbeza kerana di sini, ya. Pada titik 2 yang akhir ni, cuba nampak di sini, ya. Anak-anak tengok, ini adalah garis lurus. Okey? Jadi ini adalah garis lurus. Jadi dia sambung semua pakai pembaris. Jadi bila disambung semua pakai pembaris, graf ini tidak licin. Jadi pangkah. Bukan salah, sekejap lagi kata salah pula, ya. Pangkah, ya. Bukan tidak maksud cikgu, ya. Bukan tidak, ya. Kadang-kadang orang sekarang ni suka short form, dia X tu tidak, ya. Jadi maknanya ini salah, ya. Jadi kerana apa salah? Kerana graf tidak licin. Okey, dari segi graf licinnya tak betul. Jadi dapatlah 1 markah saja. Rugi tak? Rugilah kan? Kita nak mesti dapat markah penuh. Okey? Okey, ya. Sorry, ya. Jadi pada yang ditandakan bulat dengan biru ni, sepatutnya apa? Ada curve, ya, ada lengkung. Itulah kesilapannya. Okey? Kalau murid ini menandakan ataupun dia padam sikit, ya, dan disambung menggunakan tangan, maka akan dapatlah graf garis lengkung. Okey? Okey, contoh yang ketiga. Dalam contoh yang ketiga ni, dia merupakan graf garis lurus juga. Okey, kita perhatikan pada paksi X, jisim tin
manakala pada paksi Y masa yang diambil untuk tin berhenti berayun. Kalau kita lihat di sini untuk paksi X 50, 100, 150, 200, 250. Okey, tetapi kalau kita lihat dari segi masa, kita dapati skala di sini ya, skala masa ni dia punya apa kita kata, jawapannya adalah tidak konsisten. Maknanya daripada 5 dia pergi 10, okey ya. Kemudian dia pergi 16. Selalunya 5, 10, 15, 20, 25 kan? Okey, tapi kita tak ada masalah. Ini adalah eksperimen. Jadi kita kena plot lah ikut kepada data yang diberi kepada kita kan? Jangan bimbang. Ini adalah kertas graf yang diberi. Jadi kita naklah menandakan pada kertas graf ini. Okey, macam mana kita nak tanda? Kita tandalah. Kan cikgu kata tadi untuk graf garis kita kena tanda dengan sama ada tanda pangkah ataupun tanda bulat. Ya. Jadi pastikan tandaan itu adalah jelas. Okey, jadi kalau tengok ini ya, nampak graf garis lurus. Jadi kita kena ambil pembaris ya, dan sambungkan. Okey. Jadi nampak, adakah semua titik itu melalui pembaris? Ya? Adakah pembaris melalui semua titik? Terbalik cakap. Ya? Kan? Tidak kan? Okey. Jadi apa yang berlaku di sini adalah pada jisim 150, nampak titiknya terkeluar ke atas. Dan pada jisim 200 juga titiknya terkeluar ke bawah. Boleh ke? Betul lah. Inilah cara yang betul untuk memplot graf. Ya? Iaitu kita kena ambil kira keseimbangan. Kan? Keseimbangan. Jadi graf tu garis lurus kena seimbang. Ya? Kita kena abaikan titik. Okay? Kita abaikan titik. Jadi titik tu mestilah kita abaikan berdasarkan sebelah atas dan sebelah bawah garisan tersebut. Jadi di sini kita abaikan satu titik di sebelah atas dan abaikan satu titik di sebelah bawah untuk mendapatkan graf garis lurus yang seimbang. Kan? Ni kita belajar kan? Okey, baik. Apabila kita dapat lukis graf ni, maka titiknya memang dah betul kan? Graf pun licin. Dapatlah 2 markah. Okey. Okey. Tengok jawapan yang kedua. Ya? Jawapan yang kedua. Katalah ya, anak yang lain pula. Ya? Ataupun pelajar yang lain pula. Okey. Dia buat begini. Ini maksudnya apa? Kerana pelajar kita ada juga yang mungkin tak bawa pembaris. Ya? Ataupun memang suka-suka nak jawab apa orang kata freehand. Jadi dia pun buat freehand, jadilah macam garis yang ditunjukkan di sini. Okey? Jadi apakah graf ni betul? Okey? Sudah semestinya tidak betul. Okey? Hanya titik dia betul, tetapi dari segi kelicinan graf tidak licin. Dapat apa markah? 1 markah sahaja. Okey? Rugi kan? Rugi. Okey. Okey, habis dengan graf garis, kita pergi kepada carta bar. Okey? Macam mana nak lukis carta bar? Ingat lagi dalam aspek mengelas ya, dalam aspek mengelas kita dah bincangkan hari itu. Kita mengelas bilangan pelanggan yang berambut lurus dan kerinting 30 orang. Jadi didapati 12 orang berambut lurus dan 18 orang berambut kerinting. Jadi soalannya, tak ada, cikgu tak tulis sini, tak type sini ya. Soalannya adalah lukis graf bar ataupun carta bar ya, bagi data ni lah dengan menggunakan jadual ini, lukiskan carta bar ataupun carta palang. Jadi macam mana kita nak lukiskan?
Cuba perhatikan, cuba anak-anak perhatikan di sini, pada paksi Y, bilangan pelanggan. Betul kan? Okey, kemudian dia ada apa ni? Skala dia dan skalanya 0, 3, 6, 9, 12. Okey, ada ditulis di sini. Berlabel. Seterusnya, kita lihat pada paksi X, kita dapati jenis rambut. Jenis rambut ada berapa? Ada 2, kan? Lurus dan kerinting. Tetapi kalau diperhatikan di sini, tiada pula dilabelkan pada paksi X ini. Jadi apa perlu kita buat? Okey? Mestilah kita kena label. Okey? Okey, jadi yang pertama kita labelkan dulu. Okey? Lurus kerinting. Okey, graf bar adalah apa ni, ataupun carta bar. Carta bar ni kotak kan? Selalu kata kotak. Anak murid cikgu selalu kata kotak. Dia kata graf kotak ke cikgu? Graf garis. Macam itulah. Okey, jauh kan? Jauh atau rapat. Ni jauh. Jadi lukiskan untuk rambut lurus, ikut dia punya bilangan 12. Okey. Kemudian rambut kerinting 18. Jadi beginilah yang kita dapat. Okey. Jadi kita kena tulis. Kita kena tulis label untuk jenis rambut pada paksi X. Okey. Jadi untuk mendapat 2 markah, yang pertama titik hendaklah betul. Okey, betul kan? Okey. Yang kedua, paksi X. Bukan tak tu paksi X. Ini adalah paksi X Paksi X berlabel. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga adalah lebar bar mestilah sama. Tak bolehlah ada satu kecil, satu besar, kan? Tak boleh. Okey. Baik. Sekiranya lah, katalah anak-anak tersilap, kan? Silap bubuh yang lurus 13, yang kerinting 17. Jadi dah salah lah dari segi data ni tadi, pengelasan tu salah, kan? Okey. Tetapi bila diplotkan ikut yang jadual yang anak-anak buat tu tadi, iaitu rambut lurus lukis 13, rambut kerinting ni 17 kan? Jadi di sini ditandakan 17 kat sini, manakala yang lurus ni 13 di atas ni. Jadi dapat juga markah sebab yang ini adalah aspek melukis graf. Kita lihat kemahiran aspek melukis graf. Dapatlah markah, jangan bimbang Saya kata alah aku salah lah bila keluar daripada Dewan Peperiksaan, kan? Salah lah tadi. Kan menangis-nangis tak apa, betul Okey, jangan bimbang. Cuma ruginya pada aspek mengelas tadi salah Seterusnya, contoh yang kelima ni adalah histogram. Jadi jenis graf yang seterusnya adalah histogram. Jadi hari tu pun kita dah bincangkan semasa pengelasan jisim murid di sini dan tentukan bilangan murid. Jadi data sudah didapat ataupun data sudah anak-anak perolehi. Jadi tugasnya sekarang hendaklah apa? Hendaklah mengisi. Jadi buatlah. Okey. Jadi bila dilukis kita dapatlah bentuk yang macam ni. Betul tak? Ini histogram. Betul lah sebab histogram mesti rapat, kan? Okey. Syarat untuk dapat markah iaitu 2 markah dalam pembinaan histogram ni. Yang pertama, semua titik hendaklah betul. Lebar bar sama macam tadi, kan? Dan bar mesti rapat. Kan? Bar mesti rapat. Kalau jauh-jauh kurang 1 markah. Okey? Okey. Dan apa jadi? Macam kes tadi jugalah. Kalaulah data dari segi bilangan murid ni silap. Sama macam tadi juga. Katalah di sini silap. Tetapi bila diplotkan graf, dia mengikut betul-betul data yang diperolehi. Jadi tak dipenalize lah. Pelajar tersebut ataupun calon tersebut tak dipenalize
maknanya dia dapat markah untuk aspek kemahiran melukis graf. Jangan bimbang ya. Next. Jadi cikgu harap dengan penerangan bentuk-bentuk graf tadi dapat mengukuhkan lagi kefahaman kamu tentang aspek komunikasi. Jadi aspek yang kelima daripada 11 aspek ni adalah menggunakan perhubungan ruang dan masa. Jadi menggunakan perhubungan ruang dan masa ni adalah melibatkan graf jugalah. Okey. Jadi apa maksud dia? Maksudnya memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. Baik, jadi cikgu akan bagi contoh yang berkaitan dengan graf lah yang kita dah buat tadi. Okey, contohnya bila kita dah lukis graf ni, dalam contoh yang pertama kita dah lukis graf ni, jadi soalan akan tanya begini. Apakah hubungan antara jisim tin dengan masa yang diambil bagi tin untuk berhenti berayun? Jadi hubungan kan? Apa hubungan dia? Jadi kita tengok garis lurus kan? Jadi hubungan ni mesti menghubungkan di antara pemboleh ubah dimanipulasi iaitu paksi X dan pemboleh ubah bergerak balas iaitu paksi Y. Mesti paksi X dulu dimanipulasikan dulu barulah bergerak balas. Okey, jadinya menjawab persoalan ini kita boleh jawab jisim tin bertambah, masa yang diambil untuk tin berhenti berayun bertambah. Tetapi cikgu tahu ramai anak-anak suka menjawab begini. Betul tak? Dan cikgu-cikgu pun ajar begini kan? Boleh yang ini pun betul lah. Semakin bertambah jisim tin, semakin bertambah masa diambil untuk tin berhenti berayun. Ingat ya, kalaulah kata anak-anak jawab semakin bertambah jisim tin, semakin bertambah masa, titik. Tak boleh ya. Sebab masa ni sekarang ni selalu masa jadi pemboleh ubah dimanipulasi kan. Tapi sekarang masa menjadi pemboleh ubah bergerak balas. Jadinya mesti betul-betul ya lengkap ya masa diambil untuk tin berhenti berayun. Okey, lepas tu ada pula macam anak murid duk tanya, cikgu kalau semakin bertambah jisim tin semakin meningkat masa boleh tak? Bolehlah ya. Yang semaksud dengan bertambah. Jadi maknanya semakin bertambah jisim tin, semakin meningkat masa diambil untuk tin berhenti berayun pun betul. 1 markah. Okey, contoh yang kedua. Dalam contoh yang kedua ni, dah lukis-lukis graf, dapat graf begini. Jadi soalannya tanya macam ni. Apakah hubungan di antara suhu dengan masa dalam 8 minit yang pertama? Jadi 8 minit yang pertama ni di mana? Di sini kan? Di sini. Okey? Tu yang cikgu tandakan dengan kotak biru tu. Okey? Jadi hubungan yang tu kita nampak macam mana? Garisan, garis lurus kan? Garis lurus. Okey. Jadi jawapannya tak lain tak bukan masa bertambah, suhu bertambah. Ataupun kalau kita guna semakin bertambah masa, semakin bertambah suhu. Ingat kita dahulukan pemboleh ubah dimanipulasi. Semakin bertambah masa, semakin bertambah suhu. Kalau terbalik, semakin bertambah suhu, semakin bertambah masa, 0 markah. Tak bolehlah mana boleh hubungan tu diterbalikkan salah Okey, next. Okey, untuk meramal aspek meramal. Jadi apakah meramal? Adakah hari akan hujan besok? Kita kata ramalan cuaca tu kan. Jadi kita nak meramal ni membuat jangkaan secara kualitatif ataupun kuantitatif tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan data yang boleh
dipercayai. Okey. Okey. Jadi graf juga sebab yang ni macam kembar tiga lah yang sesi sebelum ni pemerhatian dengan inference tu kembar dua kan. Yang ni kembar tiga. Jadi berkomunikasi yang pertama. Lepas tu kita lukis graf kan. Komunikasi tu lukis graf. Yang kedua adalah hubungan hubungan di antara ruang dengan masa, dan yang ketiga adalah meramal. Jadi dalam soalan graf 3 aspek boleh ditanya, tapi kadang-kadang dia tanya 2, kadang-kadang dia tanya 3-3 bergantung kepada soalan. Okey, untuk soalan ni apakah yang disuruh kita ramal? Jadi dia suruh kita ramal suhu pada masa 12 minit. Kita dah lukis-lukis. Jadi ramal ni mesti berdasarkan data yang sedia ada. Ya? Okey, data kita apa dia? Kita sampai sini. Cuba lihat. Kita ada 10, 1, 2. Jadi 12 berapa? Kan? Okey, jadi kita berpandukan kepada titik-titik ini, kita dapati pada masa 8 minit 102 darjah Celsius suhunya, dan pada 10 minit 102 darjah Celsius juga. Okey? Okey. Jadi sama. Jadi kalau sama ni macam mana kita nak ramal? 12 macam mana? Dah 2 tu sama. Sama juga kan? Pandai. Okey, bagus. Memberi fokus apa yang cikgu ajar. Okey, jadi jawapan di sini balik semula patah balik 102 darjah Celsius. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni adalah graf garis lurus. Dah lukis graf jadi begini, kan? Jadi seterusnya dalam graf tersebut sebelum tu soalan dia bertanya, jika jisim tin ialah 300 gram, ramalkan masa yang diambil bagi tin untuk berhenti berayun. Jadi kita dah ada sampai 250 ni, 26. Jadi 300 berapa? Nak ramal. Nak ramal macam mana ni? Okey, kita mesti ingat meramal berdasarkan data yang kita dah ada. Jadi kita lihatlah di sini, ya. Okey. Daripada jisim 50 gram hingga 100 gram tu, mula-mula 5 minit, lepas tu 10, kan? Berapa? Jadi di antara 5 hingga 10 tu, 10 tolak 5, 5 kan? Okey. Jadi seterusnya kita pun kira 10 dengan 16 tu berapa? Ya, 16 hingga 20 tu berapa? Jadi kita akan dapatlah begini. 10 dengan 16, 6. 16 dengan 20, 4. Ya, 20 dengan 6. 20 dengan 26, 6. Okey. Sekarang ni yang dia suruh kita ramal tu. 26, lepas tu berapa? Adakah 27? Adakah 28? Adakah 29? Adakah 30? Kan? Macam mana kita nak tahu? Okey? Jadi kita nak tahu, kita mestilah melakukan sedikit pengiraan. Okey? Macam mana kita nak lakukan pengiraan ini? Jadi yang pertama kita tengok di sini dia punya nombor-nombor di sini kan. Jadi nombor di sini 5, 6, 4, 6. Ya, dia maknanya kita dapati dia punya selang tu sama ada 4, 5 ataupun 6. Jadi pertambahan tu sama ada 4 minit ataupun 5 minit ataupun 6 minit. Itu dia pertambahan dia. Jadi pertambahan daripada 250 kepada 300 ni berapa minit? Jadi yang paling kecil 4. Jadi kita tambahlah 26 tambah 4. Jawapannya 30. Mungkin juga 5 kan? 26 tambah 5, 31. Boleh tak 6? Boleh. Ya? 32. Boleh tak 7? Tak boleh. Sebab apa? Data itu tidak ada. Kan? Kita meramal berdasarkan data. Jadi, apa jawapannya cikgu sampai 3 ni? Pilihlah salah satu. Jadi kalau kamu ramal 30 lah. 31, 31. 32, 32. Okey, jangan sekali-kali menjawab
lebih besar daripada 26. Sebab maksud lebih besar tu apa dia? Mungkin 30, mungkin 35, dah salah. Mungkin 40, mungkin 100, tu pun lebih besar. Jadi jawapan lebih besar daripada 26 tidak diterima. Jadi cikgu nak ingatkan untuk aspek meramal, mestilah jawapannya nombor. Okey? Nombor. Okey. Nombor, no? Ingat. Numeral. Okey. Ini soalan ya, bukan graf. Okey. Jadi cikgu baca soalan ya. Sekumpulan murid menjalankan aktiviti untuk menyediakan adunan roti dengan menggunakan resipi berikut. Jadi bahan-bahannya 50 gram tepung gandum, 15 gram gula, 5 gram yeast, 20 ml air sejuk dan 15 gram mentega. Masukkan tepung gandum, gula, mentega dan yeast ke dalam mangkuk adunan. Baca resipi pula sedap lah, duk PKP. Asyik makan ya. Okey, 2. Tambahkan air sejuk dan uli adunan hingga menjadi dough. Bahagikan dough kepada dough A dan dough B yang sama saiz. Ya, mesti malah lah kan. Letakkan dough A di atas meja dan dough B dalam peti sejuk. Okey, ya. Itu yang dimanipulasikan ya, letak dalam tempat yang berbeza pada suhu yang berlainan dan biarkan dough A dan dough B selama 30 minit. Ya. Jadi selepas 30 minit, ya, pemerhatian direkodkan dalam jadual. Kita dapati ni dia. Pada suhu 30 mengembang. Ya, dough tu dah mengembang. Pada suhu 5 dalam peti sejuk lah ni. Ya. Peti sejuk, tiada perubahan. Tak jadi apa. Tak jadi roti lah. Okey. Okey. Soalannya. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada dough A jika air sejuk dalam langkah 2 bagi prosedur itu digantikan dengan air mendidih. Terangkan jawapan anda. Okey, 2 markah. Kalau tadi ramalan tu 1 markah saja. Tapi ini 2 markah. Dan soalan ni kalau anak-anak perhatikan tadi panjang kan? Panjang soalan ni. Ini adalah soalan kebat lah. Kebat. Dia situasi sebenar dalam kehidupan seharian kita. Ya. Okey, air mendidih. Air mendidih tu apa dia? Kan? Dia tak sebut suhu. Dia kata air mendidih. Jadi, kita dah maklum bahawa air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Panas kan? Panas. Jadi, apa akan jadi? Agak-agak, apa akan jadi? Okey. Jadi, jawapannya dough tidak mengembang. Tak kembang lah sebab kita kena lihat soalan ni ya, dia punya pun boleh ubah bergerak balas yang kita boleh ukur ya, adalah ni lah ya, mengembang dengan tiada perubahan ya, pun boleh ubah bergerak balas dia ya, keadaan dough ya. Jadi keadaan dia ya, mengembang ataupun tiada perubahan. B tak ada perubahan, letak dalam peti sejuk. Okey. Jadi sekarang ni tidak mengembang. Tetapi kadang-kadang anak-anak ni dia tak biasa buat roti ataupun dia fikir banyak kan. Dia kata letak dalam air mendidih apa jadi cair. Jawapan-jawapan yang begitu ya. Bukan saintifik lah ya. Cair, lembek dan sebagainya. Jadi jawapan tu salah ya. Dia kena jawab dough tidak mengembang. Okey. Kenapa dough tidak mengembang? Itulah penerangan dia. Jadi baru dapat 1 markah. Jadi untuk mendapatkan 1 markah lagi adalah dough tidak mengembang kerana yeast mati ya. Kerana apa? Air mendidih pada 100 darjah Celsius kan. Yeast akan matilah ya. Okey. Baik, jadi dapatlah 2 markah. Okey, rasanya anak-anak dah rasa penat sikit. Jadi kita nak take 5 ya. Kita nak take 5
Jadi untuk take 5 ni kita akan buat senam otak. Senam otak ataupun brain gym, ya. Okey, mari kita buat bersama-sama. Okey. Apakah yang anak-anak buat tadi? Okey. Saya pun ataupun cikgu pun baru tahu tentang ni. Cikgu saya cari untuk take 5 ni lagu, tapi cikgu baru jumpa. Jadi ini dikenali sebagai senam otak ataupun brain gym yang diasaskan oleh pasangan Dennison. Jadi dia adalah untuk menenangkan sistem saraf pusat, dan mengaktifkan otak kanan dan juga otak kiri. Bagus untuk pelajar, guru, siapa-siapa saja, terutamanya yang stres-stres. Jadi boleh buatlah aktiviti ni, tak perlu pergerakan sangat kan. Sederhana. Tapi kalau kita lihat tadi macam susah kan, sebab kita kena guna kedua-dua otak. Selalu kita banyak guna otak kiri, tapi ini pun kita guna otak kanan. Kita kena ingat bahawa otak kiri dia mengawal pergerakan tangan kanan, manakala otak kanan mengawal pergerakan bahagian kiri badan kita.
Jadi kita nak seimbangkan. Tapi kalau lama-lama dengan latihan, insya-Allah boleh ya. Bila boring-boring ya, belajar boleh buat. Okey, aspek yang seterusnya adalah mengukur menggunakan nombor. Jadi mengukur menggunakan nombor ni ada dua, ya, sama ada menggunakan alat berunit piawai. Apa dia alat berunit piawai ni? Termasuklah termometer, voltmeter, ammeter, silinder penyukat dan juga neraca spring. Ini adalah alat berunit piawai. Okey. Ataupun yang kedua adalah mengukur menggunakan pembaris. Sebab itu semasa peperiksaan ya, kita hendaklah membawa pembaris. Ya. Satu untuk melukis graf, satu lagi untuk mengukur. Ya. Kalau soalan mengukur menggunakan nombor, kita kena guna pembaris. Okey. Jadi cikgu ada beberapa contoh di sini. Contoh yang pertama, apa ni? Alat pengukuran apa ni? Ini adalah termometer. Jadi kita nampak ya, bacaan akhir, dua bacaan akhir di sini. Jadi macam mana kita nak baca? Ya? Tentukan bacaan akhir bagi termometer ini. Jadi untuk termometer dia ada mercury kan. Jadi mercury ni dia apa kita kata ya? Mumbung di atas ni. Ya? Jadi kita ambil yang di atas. Kita ambil yang di atas, kita baca yang di atas. Jadi berapakah bacaannya? Jadi kita mesti membaca pada meniscus. Okey, kita panggil meniscus. Okey, jadi 25 darjah Celsius. Kita ambil, jangan baca yang di atas sebab ada juga murid ataupun anak-anak yang tersilap iaitu buat 24, Baik, yang di bawah 35. Bukan 34 ya. 35. Baik, selesai. Contoh yang kedua, ini ke bawah pula. Dia punya ni ya, dia punya aras ya, pergi ke bawah. Okey. Ini adalah air ataupun larutan. Jadi larutan ini ke bawah. Okey. Okey. Macam mana kita nak baca? Dan kita kalau kita perhatikan di sini yang kecilnya 10 ni di atas. Ni 20 kemudian 30. Di sini ada anak yang tersilap menjawab 30.5. Sedangkan jawapannya kita kena ambil dari kecil ke besar. Okey, ingat. Dalam pengukuran mesti dari kecil ke besar. Jadi 20.5 bukan 30.5 ya. Ingat ya. Maksud cikgu tadi 25 ya. Bukannya 35 perpuluhan pula sebut ya. Okey, jadi jawapannya 25 cm padu. Contoh yang ketiga ya, contoh yang ketiga ini adalah ammeter. Okey, ada dua eksperimen di sini, rajah 1.1 dan rajah 1.2. Jadi untuk yang pertama 0 ampere, untuk yang kedua 0.4 ampere. Jadi macam mana kita nak baca ni? Ni menunjukkan jarum ya. Ini adalah jarum ammeter. Kita dah tahu bahawa pemerhatiannya terpesong. Sekarang kita nak ambil ukuran. Jadi kita lihat senggatan di sini ada 5 senggatan. Jadi maknanya di antara 0 dengan 1 bahagilah dengan 5 kan. 1 bagi 5 0.2. Jadi setiap satu senggatan 0.2, maka dia terletak pada 2, maknanya 0.4 ampere. Okey, kalau tak letak unit boleh ke? Tak letak unit boleh ya. Itu lebih baik daripada meletakkan unit yang salah. Jadi kalau letak unit salah memang salah. Okey, seterusnya. Contoh yang keempat ya, contoh yang keempat adalah ukur kedalaman lekukan. Jadi ini adalah tekanan anak-anak belum belajar lagi ya, tapi tak apa ya. Untuk kemahiran proses sains ni kalau kita tak belajar pun kita masih lagi boleh menjawab soalan tu. Sebab dia nak kita ukur ni saja ya. Dia nak kita ukur kedalaman. Jadi kedalaman tu yang ni, yang cikgu tanda dengan merah. Ni dia kedalaman. Ni dah terlebih ya, sudah terlebih sudah. Okey.
Tetapi malangnya ada anak-anak tersilap. Sebab apa? Dia ukur ni, lebar ni. Lebar lekukan. Jadi bila ukur lebar ni salah lah, yang ni pula jadi lebih besar. Ya? Jadi yang ini boleh ditentukan daripada rajah tu sendirilah. Ya? Sebab nanti gunalah pembaris bila menjawab soalan. Soalan ni adalah soalan tahun-tahun lepas. Ya? Cari. Okey, contoh yang kelima ini adalah neraca spring. Sebagaimana macam tadi, ya, kita ukur apa ni, air tadi kan, bukan air, gas tadi. Ya, sekarang ni kita dapati bahawa dia ada menunjukkan sengatan di sini. Jadi sengatannya di situ. Ya, jadi kita dapati bahawa kita kena baca daripada atas ke bawah. Okey, jadi maknanya kita baca 2.5. Ya, ini adalah berat objek dalam air, 2.5 Newton. Okey. Ukur panjang daun, ya, ukur panjang daun. Okey. Okey, cikgu nak patah balik yang tadi kejap, ya. Maaf. Yang ni isi padu gas tadi, ya. Isi padu gas tadi, ya. Tadi cikgu kata ni air kan, sebab gas ni diperolehi daripada kaedah sesaran air. Jadi ini gas. Jadi kita kena ukur gas tu daripada kosong di sini sehinggalah di sini. Jadi gas tu adalah 25 cm padu, ya. Okey. Kita teruskan. Okey, pergi kepada slide seterusnya. Okey, jadi ini adalah panjang daun. Okey, kita ukurlah panjang daun dan mentafsir data. Sekarang aspek yang terakhir adalah mentafsir data. Okey. Contoh, ya. Jadi ini kita dah lukis tadi carta bar, ya, rambut lurus dan rambut kerinting. Jadi dia boleh tanya kita tafsir data. Jadi maknanya kita nak tafsir data ni berdasarkan carta bar yang ditunjukkan dalam rajah di atas, nyatakan jenis variasi. Jadi dah lukis ni. Dah lukis. Apa jenis variasi ni? Dia adalah berdasarkan kepada teori yang kita pelajari. Kan? Dia adalah berdasarkan kepada teori yang kita pelajari. Jadi ini adalah variasi tak selanjar. Okey. Ya, variasi tak selanjar. Okey, cikgu rasa untuk hari ini ataupun untuk kali ini cukuplah kita sampai di sini. Sebab kalau kita nak sambung kepada pemboleh ubah, kita tak cukup masa, ya. Kita tengok sebab pemboleh ubah ni dia panjang sikit dan dia ada kembar dia. Pemboleh ubah ni kembarnya adalah hipotesis. Okey. Jadi diharapkan dengan perbincangan, ya, ataupun kupasan tentang aspek-aspek yang kita dah pelajari pada kali ini, diharapkan anak-anak dapat membuat latihan-latihan di rumah, ya. Kemudian bolehlah berhubung dengan cikgu masing-masing, cikgu sains masing-masing. Okey? Okey. Dan kita akan bertemu lagi dalam sesi yang ketiga ataupun kemahiran proses sains kali yang ketiga. Okey. Jadi sebagai pesanan terakhir, ya. Jangan lupa. Okey. Duduk rumah, stay at home. Hapuskan COVID-19. Thank you frontliners Perlis mengaji. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.